Selamat pagi. Saya pagi ini nak ceritakan kenapa kita sebagai seorang manusia perlu makan makanan tambahan. Okey. Now, apa yang kita nak makan itu memanglah seperti nenek moyang kita. Okey. Kita orang Malaysia memang makan nasi lah. Okey. Tapi nasi yang nenek moyang kita makan jauh berbeza dengan makanan sekarang. Nasi, walaupun nasi. Air yang kita minum pun berbanding dengan nenek moyang kita sekarang sudah kotor. Udara yang kita hidup pun sama, sudah kotor. Kotoran itu diberi nama toksin lah. Jadi sejak kita dilahirkan hingga kita meninggal dunia, tiga benda ini tak boleh dielakkan: makan, minum air dan hidup udara. Yang mana lebih penting? Memanglah udara lebih penting dari air, kan? Beberapa minit tak ada udara sudah mati, kan? Dan air dengan makanan, yang mana lebih penting? Air lah. Pernah kita tengok surat khabar atau baca surat khabar bahawa orang yang hilang ataupun tersesat di gunung, tapi tanpa makanan, ada air, masih hidup. Sebaliknya ada makanan tak ada air, terus mati. Sangat 2-3 hari tak boleh tahan lah. Jadi udara lebih penting dari air, lebih penting daripada makanan. Tapi tiga-tiganya kita perlu. Tapi sekarang hidup moden ini, apa yang kita makan, apa yang kita hidup, apa yang kita minum, ada toksin. Mari kita tengok perkataan yang dibuat daripada huruf-huruf M-A-U-T. Maut, matilah. Jadi kenapa seorang manusia meninggal dunia? Orang meninggal dunia bukan oleh kerana dia tua. Sebab banyak orang tua masih hidup. Mak saya 85, anti saya 90 lebih, masih hidup, masih boleh jalan, masih boleh pergi mana-mana. Jadi banyak orang muda-muda tak sampai 20 sudah mati. Jadi apa sebabnya? Orang meninggal dunia adalah oleh kerana satu organ mereka tak boleh berfungsi. Contohnya, kalau jantung tak boleh berfungsi, matilah. Apa simptom heart attack? Sudden death is a symptom of heart attack lah. So tuan-tuan dan puan, mari kita tengok the river of life. Sebagai seorang manusia, siapa tak pernah sakit kepala? Siapa tak pernah gigi sakit? Siapa tak pernah cerit-berit? Siapa tak pernah perut sakit? Tetapi ada orang yang kerap kali pening kepala, ada orang yang kerap kali muntah dan sebagainya. Tapi ada orang yang jarang. Kenapanya? Semua adalah oleh kerana immune system kita lah. Itu sangat penting lah. Jadi apa yang saya nak cerita hari ini adalah senang saja. Cari kesihatan bila anda sehat, iaitu nak jaga sekarang lebih senang daripada bila kita sudah sakit. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Manusia tidak faham, banyak orang yang tidak faham bahawa badan yang menyembuhkan badan, bukan ubat. Ya, memang badan yang menyembuhkan badan, bukan ubat. Now, saluran darah kita lebih kurang 100,000 kilometer, dan capillaries kita memang adalah sangat-sangat nipis. Okay? Banyak orang ada masalah kesihatan oleh kerana darah. Orang-orang dulu selalu kata, kalau seorang sudah sakit, sudah lama tak sembuh, makcik-makcik jiran kata, oh darah dia kotor, darah dia pekat. Memang betul. Banyak nenek moyang kita tak ada belajar pun, tapi tepat sekali. Hari ini doktor kata viscosity of your blood is very high, toxicity of your blood is very high. Darah pekat, darah toksin lah. Memang benar lah. Jadi melalui pengalaman nenek moyang kita sudah tahulah. Mari kita tengok daripada survei yang ada, 52,000 orang kena stroke di Malaysia tiap-tiap tahun, dan juga kesan kanser 52,000 setahun, iaitu 100 lebih sehari, tuan-tuan dan puan-puan. Now, kenapa orang kena stroke? Ada dua jenis stroke, kan? Okay? Satu yang mild stroke. Mild stroke maksudnya dia punya saluran darah sumbat sikit lah. Ada pernah tengok orang jalan begini kah? Dia memang boleh jalan, tetapi jalannya, kan, kaki satunya tak berapa boleh gerak, tapi dia boleh jalan. Tapi itu adalah mild stroke. Dan kebanyakan orang-orang yang begitu memang sudah makan RGGL dan barang-barang kami, banyak sudah pulih. Tetapi malangnya untuk orang yang sudah kena stroke, di mana saluran darah sudah putus, susahlah itu. So tuan-tuan dan puan, best sekali lagi adalah jaga kesihatan kita
bila sudah sehat. Tapi sekarang mana banyak orang kata dia sehat, ada sehat. Banyak orang kurus pun tak ada sehat. Dia ingat dia kurus, dia bersenam sudah sehat. Tidaknya. Mari kita tengok sini. Ini satu antara doktor di Malaysia yang hebat. Tengok apa yang dikata sana. Tekanan darah tinggi, rawatan seumur hidup. Kalau makan pil, makan ubat, boleh selesaikan masalah darah tinggi. Kenapa nak makan ubat sampai mati? Kencing manis juga sama. Kalau itu insulin yang dimakan itu boleh selesaikan dia punya masalah. Kenapa kencing manis 25 tahun kekal ada? Sebabnya sebenarnya badan yang menyembuhkan badan. Biar saya cerita secara am. Kalau kita ambil pisau terpotong darah tangan kita, darah merah mesti keluar. Mana boleh darah hijau? Semua orang sama darah merah. Betul tak? Okey. Now, sekejap saja sudah beku. Kenapanya? Sebab ada platelet di sana akan bekukannya. Okey? Tapi itu beku bukan sembuh. Ada orang, saya satu antara orangnya, walaupun tidak letak apa-apa ubat, dia sendiri boleh sembuh dalam 2-3 hari atau seminggu. Tapi ada orang yang kencing manis teruk, walaupun sedikit luka saja, 2 minggu kemudian nana lagi banyak, susah tak sembuh. Semuanya adalah berkaitan dengan daya ketahanan. Kalau seorang daya ketahanan tinggi, kurangnya sakit. Kalau seorang daya ketahanan rendah, cepatnya sakit. Pernahkah tuan-tuan puan-puan, satu orang datang ke pejabat kerja, dia sesama. Petang sebelum balik, 7 orang sudah sesama. Tetapi dalam pejabat itu ada 1-2 orang you tengok macam mana ada masalah pun dia tak ada sakitnya. Ada orang kena hujan sikit saja sudah sesama. Ada orang macam mana dia kena, berapa hujan dia kena pun tak ada sesama. Betul tak? Oleh kerana daya ketahanan semuanya. So sekarang kita tengok sekali lagi. Kan ubat sebenarnya banyak adalah kontrol saja. Darah tinggi, kencing manis, banyak lagi adalah ubat untuk kontrol, bukan untuk selesaikan masalah. Ini yang kita nak ubah sekarang. Saya pun begitu masa dulu, kan? Okey, gila-gila cari duit, okey, kan? Sekarang saya ajar sama kawan, you nak cari duit memang boleh, sambil you cari duit, cari kesihatan. Sebab banyak orang bila masa muda dia gila-gila cari duit. Bila sudah tua, duitnya bukan dalam bank dia. Sudah di mana? Di hospital. Di mana specialist center sudah ambil dia punya duit lah. Sebab apa? Masa tua dia nak jaga kesihatan. Itulah yang kita tak nak. Okey? Memang kita setiap orang mesti meninggal dunia. Kita duduk dalam dunia ini sementara sahaja. Kita meninggal dunia selama-lamanya. Itu sebabnya di sinilah kita nak tahu bahawa hidup dengan senang, dengan sehat lebih baik daripada hidup banyak duit tapi tak sehat. Banyak orang memang tak sehat hari ini. So mari kita tengok. Saya kata toksin tadi, dari makanan, dari air, daripada itu udara. Memang benar. Udara sekarang you tengok kenderaan. Dulu nenek moyang kita kereta lembu lah, kereta kuda. Sekarang kita punya apa? Kereta. Betul? Kan? Okay? So udara yang kita hidup sekarang sudah kotor. Air hari ni kalau tak ada penapis, okay, yang ada kita DXN ini dijual, okay, memang ada banyak brand, okay, kita punya harga sangat-sangat berpatutan lah. Mesti ada penapis air untuk kan tapiskan air kita sebelum kita minum. Dan kan tengoklah tentang makanan. Tainted green can cause cancer. Sayur-sayuran itu memang bagus untuk badan kita, tetapi yang menyebabkan masalah bukanlah sayur-sayuran, ubat serangga yang di sana. Banyak fertilizer yang diguna pun ada masalah sebenarnya. Jadi hari ini kita faham bahawa kita tak boleh elak daripada makanan, kan? Jadi bukan itu sahaja. Ikan, formaldehyde. Tahukah apa itu formaldehyde? Masa kita di sekolah, di makmal, tikus nampaknya dalam air, itu bukan air, itu formaldehyde, formalin lah. Okay? Tikus itu memang ada dalam itu botol. Kita pergi universiti belajar, balik jadi guru, tikus itu juga ada. Itu adalah bahan pengawet, kan? Awet orang mati punya lah. Okay? Itulah sekarang tengok, ikan pun ada. Bukan saya cakap, ini memang benar. Bukan di Malaysia saja, di banyak negara. Kita makan, kanser akan datanglah. Kanser bukan datang sehari, tuan-tuan puan-puan. Okey?
Ada orang kata, saya tak makan daging. Ya memang, tadi saya sudah tunjuk, sayur-sayuran pun sama. Betul tak? Beta agonist, ban growth booster, ban beta agonist found in beef. Ban, apa maksudnya ban? Sudah tak boleh diguna lagi. Kita makan, kenalah kanser. Tahukah satu benda lagi, nitrofuran, untuk menggemukkan itu, mencepatkan the growth of chicken, ayam. Nitrofuran sudah ban banyak lama, tetapi hari ini masih dikesan di dalam ayam. So bila kita makan, kita yang kena. Daging itu sebenarnya protein, bukan ada masalah. Yang ada masalah adalah bahan-bahan kimia yang tak patut di dalam badan kita, sudah di dalam badan kita. Itu masalah sekarang lah. Tuan-tuan puan-puan, kita orang Malaysia, siapa tak pernah makan burger? Betul tak? Dan anak-anak kecil memang suka. Betul? Okey? Now, ini perwana R2G. Baru-baru beberapa tahun dulu baru ban. Tetapi ini warna sudah digunakan dalam daging yang kita makan di dalam burger itu sudah berapa puluh tahun, tuan-tuan puan-puan. Baru saja ban. Tuan-tuan puan-puan, tahukah pergi ke hospital sekarang, banyak anak-anak kecil hari ini sudah kena kanser. Kanser bukan datang sehari. Hari ini salah makan, esok datang. Tidak. Degeneratif memang adalah ambil tahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun baru kesan. So tuan-tuan puan, itulah yang kita tak boleh elakkan. Anak kita memang suka, okey? Tapi kanser bukan masa dia umur 5, umur 35. Kan? Kenapa? Ini orang banyak bersihnya. Saya pun dia rendam, memang banyak bagus, okay? Tapi dia dapat kanser. Tak adil lah dia kata. Apa tak adil? Sebab masa dulu yang kita makan dia. Saya masih ingat masa saya kecil, kita ice ball boleh ingat? Okey? Kan? Okey? Itu mama yang jual sama kita, kawan India yang jual sama kita satu ice ball. Kan? Dan ice ball itu kita panggil dia letak lagi itu sugar ataupun gula hitam lebih sebab manis mah. Dan apa yang orang itu jual kepada kita, dia guna untuk kita pegang newspaper, surat khabar. Tapi hari ini kita bila baca surat khabar, tengok tangan, mic kotor, betul tak? Tapi itu kita sudah sudut dan sudah masuk ke dalam. Banyak orang kena kanser oleh kerana ink yang ada masalah itu. Banyak orang tidak tahu, tapi hari ini memang sudah tahulah oleh kerana sains. So tuan-tuan dan puan, kita tidak boleh elak daripada makan, minum dan hidup udara. Sekali lagi saya ulang. Now, ada orang kata saya tak makan daging, saya tak makan ikan, saya vegetarian. Tadi sudah tunjuk vegetarian sama juga. Tapi satu yang semua orang tak boleh elak, walaupun vegetarian. Mari kita tengok di sini. Cancer causing substance. Apa yang dijual, apa brand yang dijual, mesti ada bahan pengawet. Bahan pengawet lah yang menyebabkan masalah. Kita tidak tahu kah? Memang tahu, tetapi orang kata tak kisahlah, bukan banyak kita makan. Slowly but surely. Sebab kita semua ada sel kanser. Dia kembang tak kembang aja. Kalau sudah kembang, masalahlah besar. So tuan-tuan dan puan, hari ini saya akan bincangkan 3 masalah. Satunya adalah berkaitan dengan kanser, satu adalah berkaitan dengan diabetes ataupun kencing manis, dan satunya adalah berkaitan dengan gout. Memang nak bincang banyak lagi. Saya memang ada banyak kawan yang ada banyak testimoni. Kan, okay? Nak cerita memang bolehlah. Kan, kita duduk sembang lain hari.